Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ni kita ambil tajuk yang agak khusus dan kita tak pakai kitab kita seperti mana biasa, iaitulah tajuk berkenaan dengan kelebihan bulan Rajab dan Sya'ban. Tujuan saya ambil tajuk ini sedikit kerananya banyak jugalah kawan-kawan tanya bila baca Facebook, bila baca WhatsApp, jadi keliru habis. Ada yang ketanya saya, boleh ke Ustaz kita puasa sunat Rajab ni? Ada hadis ke? Disyariat ke tidak? Ataupun jadi bid'ah? Jadi banyaklah soalan-soalan yang macam itu. Sama juga nanti bila masuk bulan Sya'ban, sekali lagi pula. Jadi pening habis kan. Bila banyak maklumat-maklumat membanjiri WhatsApp gitu kan. Jadi hak asal okey, jadi keliru habis. Jadi hari ini kita baca sikit-sikit berkenaan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maklumatnya banyak. Saya kutip-kutip saja beberapa hadis, beberapa penjelasan daripada kitab yang saya rasa sesuai untuk kita sama-sama ulang kaji semula. Yang keduanya, saya sebenarnya petang ni baru sempat tulis sedikit nota lepas asar sempat. Jadi bila tulis tergesa-gesa tu, kalau misal kata ada sedikit-sedikit typo error ke apa ke, insya-Allah saya akan perbetulkan dan saya akan bagi balik semula. Petang sebab sehari dua ni sibuk sikit. Petang ni baru start buat nota tu. Baik. Jadi pendekatan hari ini, apa yang saya akan bawa pada tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak semua, kita akan tengok hadis-hadis. Sebab saya buat macam tu, apa yang kita nampak dalam WhatsApp, dalam Facebook, ramai sangat yang membawa hadis-hadis kemudian membuat kesimpulan. Jadi kita pun buat macam tu jugalah, untuk sesuai dengan keadaan untuk isu-isu yang tertentu. Cumanya saya nak sebut satu perkara ni sebagai apa, saya rasa saya pernah sebut lama dulu kot. Ada satu video yang Dr. Zulkifli Al-Bakri buat. Video ni lama. Dia menceritakan tentang Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang nanti kalau saya jumpa video tu saya akan post pada tuan-tuan, jadi tuan-tuan boleh tengoklah. Cuma saya nak sebut intisari daripada video yang dibuat oleh Dr. Hadis dan pemahaman hadis. Saya ulang balik, isu hadis dan pemahaman hadis. Isu hadis ni satu perkara dan nak faham hadis satu perkara yang lain. Maka dia buat satu analogi yang mudah. Dia kata apa? Dia kata ahli hadis ni umpama farmasi. Ahli hadis ni umpama farmasi. Kerja dia ambil daun-daun kayu, dia ambil herba-herba semua, dia proses, dia buat analisa, gerbak-gerbuk, jadi ubat-ubat. Jadi Panadol, jadi Tramadol, jadi Paracetamol, jadi banyaklah ubat-ubat yang hadis ni ialah farmasi. Kemudian lepas ada farmasi, dia kata lepas ada ahli hadis, dia ada orang yang
satu kumpulan ulama yang memproses ataupun yang mengkaji hadis-hadis tadi, lalu keluarlah hukum-hukum. Jadi dia membuat analogi ulama-ulama yang mengkaji hadis lalu mengeluarkan hukum ialah ulama-ulama fiqh. Ulama fiqh. Jadi ulama fiqh ni dia tengok hadis, dia kumpul semua hadis, dia kumpul semua obat-obat. Maka lepas kumpul semua obat-obat ni, dia tahu penyakit ni sesuai obat ni, penyakit ni sesuai obat ni, penyakit ni obat ni kena ambil dos banyak ni. Itu kerja doktor. Jadi dia buat perbandingan antara doktor dengan ulama-ulama fiqh atau fuqaha. Maka daripada gambaran ini, dia menjelaskan kepada kita bahawa satu orang yang faham hadis, yang tahu hadis, tak semestinya dia boleh memahami hadis dengan baik. Nampak? Jadi memproses hadis satu benda, tapi nak guna hadis satu benda yang lain. Jadi maknanya kita memerlukan ulama-ulama yang mahir untuk mengeluarkan hadis-hadis hukum-hukum. Jadi itulah ulama-ulama yang kita kenali sebagai Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya. Hadis banyak tuan-tuan. Kalau misal kata satu-satu isu kita nak bawa hadis banyak sangat. Dalam simpanan saya saja dekat rumah saya tu ada lebih kurang 60,000 hadis. Tu kat rumah saya. Kita ni buat ustaz kampung. Kalau ustaz-ustaz yang hebat-hebat, penuh bilik hadis saja. Jadi nak keluarkan benda tu, hadis ni lain sikit, hadis ni lain sikit. Jadi kena ada orang mahir. Orang itulah yang dikatakan ulama-ulama. Jadi maksudnya, mesej yang saya nak sebut ialah, bila tuan-tuan minat ngaji hadis, itu satu benda yang baik. Teruskan. Tapi kena beringat, tak boleh kita jumpa satu hadis terus kita faham keluar hukum sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Ulama hadis pun tak boleh macam tu, apatah lagi kita ni yang baru-baru nak belajar hadis. Nak belajar hadis tu bagus sangat, tapi kena tahu disiplin dia. Kena tahu disiplin. Tu sebab kadang-kadang masyarakat kita ni agak celaru. Bila ada satu orang tu dia minat agama, baguslah tu minat agama. Lalu dia mengaji hadis. Bila dia mengaji hadis, dia jumpa hadis-hadis yang agak bertentangan dengan pemahaman fiqh dia sekarang ni. Lalu dia pegang hadis, dia tolak. Tak betul lah macam tu. Tak betul. Sebab kadang-kadang dalam satu-satu isu tu ada berpuluh hadis yang mempunyai maksud yang agak berbeza-beza. Maka ulama fiqh ni dia ambil semua sekali, dia saring dulu. Yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana hasan, dia saring. Lepas tu katalah jumpa dua hadis. Tiba-tiba hadis ni, ni maksud lain, ni maksud lain. Maka dia cari kaedah untuk murnikan hadis tu. Barulah keluar satu hukum. Jadi rumit. Saya tak boleh buat. Tak berani buat pun. Jadi benda-benda yang saya cakap ni ialah saya ambil daripada kesimpulan hukum yang dikeluarkan oleh ulama fiqh. Jadi kalau misal kata ada kawan-kawan kita yang baru-baru belajar hadis terus nak keluar hukum sendiri, kena perbetulkan tu. Belajar hadis bagus. Jangan kata saya tak suka belajar. Kena belajar. Kena terus mahir. Tapi kena tahu disiplin dia, kaedah dia. Baik, satu. Itu yang jadi celaru sekarang ni. Baik. Bulan Rajab dan Sya'ban. Berpandu pada nota kita tu, muka surat 1. Soalan-soalan yang kita biasa dengar. Apakah benar tiada fadilat atau amalan khusus di bulan tersebut? Ada orang kata, tak ada fadilat bulan Rajab. Puasa bulan Rajab pun tak ada. Ada orang kata gitu. Bahkan ada tulisan-tulisan yang resmi, ada sebut benda tu. Kita akan faham kenapa dia sebut macam tu. Dan apakah pemahaman kita selama ni yang tok ayah kita selalu buat kan, puasa sunat Rajab, salah ke? Kita akan tahu hari ni. Baik, yang kedua, apa lagi soalan dia? Bagaimana dengan solat bulan Rajab? Ada juga keluar dalam WhatsApp baru ni, solat sunat Rajab. Ada ke? Ni pun satu benda juga ni, nak kena tengok. Sebab ibadah ni dia ada kaedah dia. Ibadah dia mesti ada dalil. Ibadah
dia mesti ada dalil. Jadi ada ke tidak dalil yang menyatakan ada solat sunat bulan Rejab ni? Kita akan tengok. Kemudian ada tok-tok imam kita kan baca doa menyambut Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ada orang kata hadis ni dhaif, tak boleh amal. Kita akan tengok juga malam ni. Baik, yang pertama, fadilat bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram apa dia? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Bulan Muharram ni bulan pertama lah dalam bulan Islam. Kemudian bulan Rajab ni dia terasing sikit. Dia bulan yang ketujuh. Bulan Zulqa'dah bulan nombor 11 dan Zulhijjah 12. Maknanya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram dia berangkai. Bulan Rajab ni duduk tengah-tengah. Keempat-empat ni bulan haram. Baik, sekarang kita lihat hadis yang pertama kita nak baca. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrul muharram wa innal afdalas salah ba'dal mafruḍah salatun min lail lam yaqulu Qutaibah syahru qala Ramadan. Baik, maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling baik, afdalus siyam, puasa yang paling afdal ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan. Nabi kata ni, puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu wajib. Dan banyak sangat fadilat dia. Lepas pada bulan Ramadan, kata Rasulullah, Syaharullahil Muharram. Bulan Allah Al-Muharram. Bulan Allah Al-Muharram ni mana bulan-bulan haram lah. Bulan haram apa dia? Yang kita sebut tadi lah. Bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kata Rasulullah lagi, sesungguhnya solat terbaik, tadi dia kata tentang puasa. Solat yang terbaik setelah solat wajib ialah solat pada malam hari. Ni memang Rasulullah tak pernah tinggal solat malam. Kata Qutaibah yang mengatakan bulan tu, dia mengatakan Ramadan. Ini masalah apa ni? Ada riwayat yang berbeza-beza. Tapi yang penting dalam hadis ini menyebut, Rasulullah kata puasa yang paling baik selepas bulan Ramadan ialah bulan Allah Al-Muharram. Maknanya bulan-bulan haram. Kemudian solat terbaik selepas solat wajib ialah solat pada malam hari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ulama hadis khilaf tentang hadis ini, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Bukan dhaif, dhaif tak terlibat. Maknanya ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Baik. Selain daripada hadis ini, banyak hadis lain sebenarnya. Saya cuma tulis saya nak cepat-cepat sikit kan, sebab nak habis 5 line ni, 5 line juga ni nak baca ni. Ada hadis kat bawah tu, kita baca sikit hadis bawah tu, kita baca terjemah aja nak cepat ya. Hadis yang dekat nota kaki tu, lagi satu hadis riwayat Abu Daud juga, yang mana hadis ni pun ulama khilaf antara sahih dan hasan. Maksud dia, berpuasalah pada bulan penuh kesabaran, yakni bulan Ramadan, dan 1 hari pada setiap bulan. Al-Bahili berkata, tambahlah untukku. Ni cerita ni, Al-Bahili ni dia minta Rasulullah tambahkan amalan yang afdal untuk dia amal. Itu cerita dia. Saya ulang balik. Maka Rasulullah kata, berpuasalah pada bulan yang penuh kesabaran, pada bulan Ramadan. Al-Bahili kata, minta Rasulullah bagi tahu dia apa ni amalan yang baik. Dan 1 hari setiap bulan. Mana puasa sunat setiap bulan 1 hari lah, kata dia. Kemudian Al-Bahili kata, tambahlah lagi untukku ya Rasulullah, aku boleh amal. Itu maksud dia. Kerana sesungguhnya saya kuat. Dia nak lagi, nak beramal lagi. Kata Rasulullah, 2 hari. Tadi Rasulullah kata sehari setiap bulan untuk puasa sunat. Rasulullah tambah, 2 hari lah kamu nak juga. Kemudian dia kata lagi, tambahlah lagi untukku ya Rasulullah. Bahawa Rasulullah kata 3 hari setiap bulan.
Tu sebab ada bila kita baca puasa sunat tu, ada yang kata 3 hari setiap bulan. Yang pertengahan tu kan. Seterusnya Nabi kata, hadis ni kata lagi, ia berkata, tambahkan lagi untukku. Al-Bahili ni tak puas hati. Dia nak banyak lagi, nak beramal lagi. Lalu bersabda, berpuasalah sebahagian daripada bulan haram, yakni Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Beliau menyatakan dengan memberi isyarat menggunakan ketiga-tiga jarinya, beliau menggenggamnya kemudian membukanya. Maknanya dia memberi kelonggaran lah tu. Nak strict pun boleh, nak ketat pun boleh. Baik. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis ini, cuba kita lihat beberapa huraian ulama. Saya mengambil huraian daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okey, sebab saya kenapa ambil kitab huraian Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab dia yang terkenal Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Kitab ni nombor 1, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni dia buat kajian, ambil semua kitab-kitab yang ada berkenaan dengan mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, banyak. Manakala kumpul kitab-kitab ni penuh bilik. Dia ambil buat kaji semua, dia bubuh dalam kitab dia hanya 10 jilid. Mana dia buat analisa dah. Mana kalau kita nak buat kerja dia tu, lembek lah bahasa kan. Banyaklah kena mengaji tu. Penat. Baca kitab-kitab pun boleh mutah. Banyak sangat kitab. Jadi dia ambil bubuh dalam kitab dia ni. Sekarang ni terjemahan pun ada kalau tuan-tuan nak beli. Ada 10 jilid terjemahan, terbitan Darul Fikri, harga dia 1000 lebih. 10 jilid. Tapi ilmu dia sangat-sangat berguna. Jadi saya banyak guna kitab ni. Lepas tu Dr. Wahbah pun memang ulama tasawuf lah. Semua orang memang hormat dia. Ulama-ulama satu dunia memang hormat, memang rujuk ke dia. Baik, dia kata apa? Berdasarkan kepada hadis tadi, di antara puasa sunat yang tidak disepakati ialah puasa bulan-bulan haram. Dia sebut sini. Dia kata sebenarnya bila membincangkan puasa bulan-bulan haram ni, ulama tak sepakat. Ini saya nak sebut ni supaya lepas ni tuan-tuan tak sedek kalut lah kalau orang cakap benda yang berbeza sikit dengan kita. Baik. Kata Dr. Wahbah, tak disepakati. Baik. Apa dia kata lagi? Di antara ulama mazhab yang mensyariatkannya, ulama-ulama yang kata ada puasa sunat Muharram ni secara keseluruhannya, maknanya dalam kata lain, puasa sunat Muharram, puasa sunat Rajab, puasa sunat Zulqa'dah, puasa sunat Zulhijjah. Ulama yang mana masa kita nak niat tu, kita niat saja aku puasa sunat Rajab, saja aku puasa sunat Zulqa'dah, saja aku puasa sunat Muharram. Maknanya puasa sunat betul. Ulama yang kata begitu ni, yang pertama mazhab Imam Maliki. Baca kitab-kitab Maliki, memang dia kata puasa sunat ni, puasa sunat betul. Kemudian mazhab Syafi'i. Bahkan kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam mazhab Syafi'i bukan saja sunat. Sunat muakkad. Sunat muakkad maknanya sunat Rajab, sunat Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Pak ni sunat belaka. Dan kata mazhab Syafi'i, bahkan sunat muakkad. Jadi berdasarkan kepada huraian puasa sunat bulan-bulan haram tadi, terbit hukum tadi. Ini belum lagi kita tengok dalil-dalil yang secara khusus bincang pasal Rajab. Belum lagi ni. Kita baru tengok hadis-hadis yang bersifat umum. Baik. Kemudian ulama yang berbeza macam mana? Ulama mazhab yang menghukum berbeza ialah yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia tak sebut langsung pasal puasa bulan-bulan haram. Satu. Jadi bila tak ada ni, maknanya tak ada lah. Satu. Kemudian bagaimana juga dengan mazhab Hambali? Nanti tuan-tuan akan lihat, yang ni lah yang banyak yang keluar dalam Facebook tu. Tu sebab saya selalu pesan, nak belajar agama ni, dia kena melalui sumber yang betul dulu. Kecuali tuan-tuan ada asas lain. Kalau start daripada kosong, terus belajar daripada Facebook, dia akan jadi masalah. Kecuali Facebook resmi daripada pejabat-pejabat mufti atau lain, kan? Nak belajar agama, dia
kena mesti sumber yang betul. Yang terbaik, belajar melalui kitab, cari tok guru. Itu terbaik. Baik, sekarang kita nak tengok mazhab Hanbali. Dia kata apa? Mazhab Hanbali menghukumkan makruh berpuasa secara khusus di bulan Rajab. Jumpa dah lah. Inilah yang disebut oleh kawan-kawan kita tu. Sebenarnya dia tak boleh nak bercakap secara terbuka. Dia nak amal seorang-seorang tu ikut dia lah. Tapi adab dia bila kita masuk dalam kumpulan mazhab Syafi'i, kita kena bercakap dalam nada mazhab Syafi'i supaya tak jadi fitnah. Sebab ada pakcik-pakcik semua takkan nak suruh dia mengaji empat mazhab. Nyayalah ke dia kan. Dia jadi fitnah, pening dia. Jadi kita orang mengaji ni, kalau kamu mengaji lebih sikit dalam mazhab Hanbali, kamu nak amal seorang boleh. Tapi bila kamu masuk dalam kelompok mazhab Syafi'i, kamu kena bercakap dalam nada mazhab Syafi'i. Begitu juga kalau kamu masuk dalam golongan atau kelompok mazhab Maliki, pergi di Morocco umpamanya. Morocco ni penuh mazhab Maliki. Kamu kena bercakap dalam nada dia. Kamu nak jolak juga mazhab Hanbali, pening macam-macam semua kan. Jadi mazhab Hanbali menghukumkan makruh berpuasa secara khusus di bulan Rajab. Namun dia mensyariatkan puasa sunat bulan Muharram. Kok tu pula? Bahkan dia kata disebutkan ini adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Ini adalah mazhab Hanbali. Saya sebenarnya tak berminat nak cakap mazhab-mazhab ni. Oleh kerana ada isu, saya kena sebut. Jadi tuan-tuan tak payah susah hati dah lepas ni. Yang cakap dengan gitu, mazhab Hanbali rupanya. Baik. Dia kata apa? Dia mensyariatkan puasa sunat bulan Muharram. Dan disebutkan ini adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Dan ada lagi, kata mazhab Hanbali, dia sunat puasa 10 hari bulan Zulhijjah pula. Dia ambil 10 hari bulan Zulhijjah, dia tetap 10 hari. Ada dalil lah ni. Cumanya kita nak korek semua dalil, jenuh tuan-tuan, tak balik rumah jawab dia. Banyak sangat dalil. Bila sampai benda-benda macam, saya bagi tu kesimpulan, tuan-tuan nak rujuk, belilah kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, bacalah sampai puas. Ada semua dalam tu. Baik. Alasan dimakruhkan puasa bulan Rajab pada mazhab Syafi'i secara khusus ialah sebab dia kata Nabi melarang berpuasa pada bulan itu. Dia kata Nabi larang. Baik. Ada nota kaki dalam kitab yang sama, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ialah hadis dhaif. Kata gitu pula. Jadi maknanya perbahasan dia macam tu. Jadi ulama-ulama yang kata tidak makruh sunat, dia buat beberapa hujah pula. Hadis ni sebenarnya dhaif. Jadi kadang-kadang nak tentukan dhaif ke hasan ke, perbahasannya panjang. Hanya ulama-ulama yang benar ahli saja boleh faham benda-benda yang macam tu. Jadi sekarang kita tahu bahawa yang kata begitu tu mazhab Hanbali. Baik. Sekarang kita masuk khusus perbincangan tentang fadilat bulan Rajab. Hadis Nabi SAW daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari. Dia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab. Ini cerita daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat bertanya kepada seorang sahabat yang lain yang bernama Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab. Dan di saat itu kami berada di bulan Rajab. Dia nak tanya pasal bulan Rajab ni. Maka dia pun menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata. Mana sahabat dengar seorang sahabat lain berkata. Siapa sahabat tu? Ibnu Abbas. Apa Ibnu Abbas kata? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Kata Ibnu Abbas, kana adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga kami berkata
bahawa dia takkan berbuka. Oh, maknanya puasa sungguh ni. Maknanya bila perumpamaan yang diberikan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah puasa bulan Rajab ni seolah-olah dia tak berbuka, maknanya dia puasa sungguh. Tapi dia berbuka. Nak ceritanya betapa dia bersungguh ni puasa Rajab ni. Ni dalil dia ni. Ni dalil yang ulama-ulama yang berkeras kata puasa Rajab ni memang dia puasa sunat. Kemudian dia kata lagi, dan beliau juga pernah berbuka sehingga kami berkata beliau tak akan berpuasa. Maknanya kalau dia berpuasa, dia puasa sungguh. Seolah-olah dia tak nak berbuka. Kalau dia berbuka sungguhlah. Maknanya bersungguhnya dalam, ini analogi ataupun perumpamaan nak menunjukkan bahawa bersungguhnya Rasulullah SAW dalam berpuasa Rajab. Hadis ini macam mana? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Hadis ini sahih. Jadi bila kita dengar hadis ni, tuan-tuan rasa macam mana? Confident tak nak puasa solat Rajab? Confident kan? Jadi sahabat-sahabat yang cakap berkeras sangat, sebenar dalam bab khilaf ni jangan berkeras. Sebab kita tahu khilaf tu ada. Kecuali dalam bab akidah. Bab akidah tak ada khilaf. Akidah tak boleh khilaf. Dalam bab fiqh ada khilaf. Khilaf tu kenapa? Nanti semula saya cerita. Panjanglah cerita dia kenapa berlaku khilaf ni. Baik. Sekarang saya nak petik tentang huraian pada hadis tadi. Tuan-tuan nampak tak pendekatan yang saya cuba nak tunjuk kepada tuan-tuan, pada kawan-kawan yang berminat nak mengaji. Bila saya bawa satu hadis, huraian dia saya mesti ambil daripada ulama juga. Tak boleh daripada saya. Saya bukan ulama. Kita ni ustaz kampung yang ambil saja, yang sampaikan saja hukum-hukum yang dikeluarkan oleh ulama. Saya ambil daripada mana ni? Imam Nawawi yang hurai. Okey. Yang huraian Imam Nawawi ni saya ambil dua kitab ni sebenarnya. Kitab yang pertama saya ambil Al-Minhaj. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Satu. Kemudian saya ambil kitab yang kedua yang nama dia kitab Raudatul Talibin. Raudatul Talibin ni ialah kitab fiqh yang ditulis oleh Imam An-Nawawi khusus dalam mazhab Syafi'i saja. Baik, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Dia kata tiada larangan ataupun anjuran khusus untuk puasa bulan Rajab. Kita dengar sekali ni, kita goyang dia sikit. Okey, baik. Sambung lagi. Hukumnya sama seperti bulan-bulan haram yang lain. Dia nak kata begitu. Maknanya bulan Rajab dengan bulan-bulan haram yang lain tak ada beza, tak ada keistimewaan yang khusus. Dia sama dengan kelebihan bulan haram yang lain. Kalau misalnya kata bulan yang lain, haram yang lain boleh puasa, dia pun boleh puasa juga. Itu maksud dia. So, ulang balik, hukumnya sama seperti bulan-bulan haram yang lain. Kerana pada asalnya disunnahkan untuk mengerjakan puasa. Nampak? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi lagi, disebut dalam Sunan Abu Daud. Dia quote riwayat daripada Sunan Abu Daud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa pada bulan-bulan haram, sementara Rajab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Lagi confident kan nak puasa kan? Boleh puasa alhamdulillah. Jangan susah hati. Yang kedua, saya ambil petikan daripada kitab Raudatul Talibin. Bulan yang paling utama untuk puasa setelah Ramadan iaitu bulan Al-Haram. Bulan Al-Haram maksudnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Baik. Saya ambil lagi satu. Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili menghuraikan lagi. Ini dalam helaian yang lain. Saya petik ni. Saya baca. Termasuk puasa sunat ialah sunat pada 4 bulan suci. 4 bulan suci ni bulan apa ni? Bulan-bulan haram itulah. 3 di antaranya berturutan. Iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Mana bulan 11, bulan 12, bulan 1. Sedang yang satu terpisah ialah bulan Rajab. Ini bulan yang ke-7.
Bulan-bulan ini adalah yang paling utama untuk diisi dengan puasa setelah bulan Ramadan, kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ni orang-orang hebat sebut ni, orang-orang hebat. Dia kata lagi, di antara bulan ini yang paling utama ialah Muharram. Oh, dia buat analisa pula. Dalam 4 ni, kata Dr. Wahbah, yang mana yang paling utama. Dia kata lagi, yang paling utama ialah Muharram, lalu Rajab, kemudian bulan selebihnya. Selanjutnya, bulan-bulan ini ialah Sya'ban. Bulan Sya'ban ni tak termasuk dalam bulan haram, tapi dia ada hadis, perbincangan dia panjang sangat pasal bulan Sya'ban ni, ya. Nisfu Sya'ban cerita lain. Hari ni kita tak akan sebut Nisfu Sya'ban lagi sebab panjang sangat ulasan dia. Kalau ada masa, kuliah yang akan datang. Kata Dr. Wahbah lagi, kesunahan berpuasa pada bulan-bulan ini adalah menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Macam saya sebut tadi lah. Yang berpegang kepada sunnah berpuasa pada bulan-bulan ni, bulan-bulan Muharram ni, bulan-bulan haram tadi ialah Maliki dan Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki, Hambali hanya mensunnahkan puasa Muharram. Dia ada satu lagi yang kita sebut tadi, Zulqa'dah. Zulhijjah. Mazhab Hambali dia pegang puasa Muharram dan puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi jelas kan? Jelas ya? Wah, ada tak sampai 10 minit lagi. Okey, macam ni. Saya baca terjemah saja boleh yang Arabnya tuan-tuan boleh tengok sendiri sebab ada 3 muka lagi ni. Baik. Puasa bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban, saya kemukakan satu hadis sini, tapi ada banyak hadis. Baik. Hadis Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Usamah bin Zaid. Kata Usamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau berpuasa seakan-akan engkau tidak pernah berbuka, dan engkau berbuka seakan-akan engkau tidak berpuasa, kecuali 2 hari saja, iaitu Isnin dan Khamis." Baik. Terjemahan ni ada yang tertinggal ni. Nanti semula saya akan tarik balik, saya akan masukkan balik. Ya. Terjemahan dia ni ada yang tertinggal. Dia lompat-lompat. Tapi tak apalah, untuk kegunaan kita memadai lah. Saya ulang balik. Aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau berpuasa seakan-akan engkau tidak pernah berbuka, dan engkau berbuka seakan-akan engkau tidak berpuasa. Mana bersungguh lah. Kecuali 2 hari saja, Isnin dan Khamis. Maknanya selain pada ni nampak dia berat. Dia berarti. Beliau bersabda, itulah 2 hari yang amalan seseorang hamba dinampakkan, dipamerkan di hadapan Tuhan semesta alam. Aku senang ketika menampakkan, mempamerkan amalanku, diriku sedang berpuasa. Baik. Maaf, saya salah terjemah tadi. Maknanya Rasulullah ni, sahabat bagi tanya, engkau ni berpuasa seolah-olah engkau tidak pernah berbuka, dan engkau berbuka seolah-olah engkau tidak berpuasa kecuali 2 hari saja. Maknanya dia merujuk pada Isnin dan Khamis. Bersungguhnya Isnin dan Khamis ni. Kemudian kata Rasulullah, itulah 2 hari amalan seseorang hamba dinampakkan, dipamerkan di hadapan Allah. Maknanya 2 hari ni amalan dibawa ke langit, ditunjuk. Selain daripada hari-hari subuh dan asar, itu ada juga amalan diangkat. Isnin Khamis pun diangkat juga. Banyak kali diangkat sebenarnya. Maknanya 2 hari ni akan diangkat. Maknanya amalan-amalan kita ditunjuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, itulah 2 hari yang amalan seorang hamba ditunjukkan di hadapan Tuhan semesta alam. Kemudian dia kata, aku senang ketika menunjukkan amalanku, diri aku sedang berpuasa. Oh, Nabi fikir lagu tu. Maknanya bila amalan aku nak naik jumpa Allah tu, aku rasa selesa, aku rasa sedap dalam keadaan aku berpuasa. Gitulah keadaan Rasulullah. Usamah melanjutkan lagi. Kataku selanjutnya, dan kami tidak melihat engkau banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Tadi cerita Isnin Khamis, ni bulan Sya'ban pula. Beliau bersabda, itulah bulan yang orang-orang banyak
yang lalai di antara bulan Rajab dan Ramadan. Nabi kata bulan Syaban ni orang lalai. Orang lalai. Maknanya setengah orang duk rasa bulan Rajab penting sebab ada hadis sebut. Kemudian bulan Ramadan pun penting juga. Di antara dua tu Syaban. Ada setengah orang duk pegang Syaban, duk pegang Rajab, duk pegang Ramadan. Mari bulan Syaban dia leka. Tu sebab dia kata ada setengah orang dia lalai di antara bulan bulan Rajab dan Ramadan, iaitu bulan diangkat padanya amalan-amalan. Mana bulan Syaban pun amalan diangkat juga. Amalan diangkat juga. Hari apa tak tahu. Tapi bukan nisfu Syaban dah. Setengah-setengah orang duk kata nisfu Syaban yang naik. Tu tak berapa kemas tu. Nabi tak bagi tahu bila dalam bulan Syaban tu amalan tu dia naik. Dia tak pernah sebut nisfu Syaban tu pertengahan Syaban amalan tu naik. Jadi oleh kerana tu Nabi banyak berpuasa bulan Syaban. Nabi kata lagi, dan aku suka ketika amalanku diangkat di hadapan Tuhanku, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ni salah satu daripada dalil yang menceritakan tentang bulan Syaban. Jadi ulasan tu tak payah dah, sebab ni ulasan saya sendiri yang sebut ulasan hadis dalam bracket PAN tu, maksudnya short form pada penulis lah. Okey. Yang ni saya dah sebut dah kan. Okey. Al-Ghazali pula. Puasa dalam bulan Syaban adalah sunat, kata Imam Al-Ghazali. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak melaksanakan puasa sunat kecuali bulan Syaban. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cerita bulan Syaban. Jadi bayangan kita sebelum kita melihat huraian ulama berdasar pada hadis tadi, memang cerita puasa bulan Syaban ni disebut dalam dalil. Dalil tu pula riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, saya ambil ulasan daripada Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata, puasa bulan Syaban adalah di antara puasa sunnah yang disepakati ulama. Ni dia. Tadi bila kita bincang puasa bulan-bulan haram yang 4 tu, ulama ada sikit berbeza. Yang sepakatnya, yang nampak jelas, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak sebut langsung. Mazhab Hanbali dia kata bulan Muharram sahaja, sedangkan puasa bulan Rajab makruh. Okey, baik. Tapi tentang bulan Syaban ni ulama sepakat. Ulama sepakat katakan ada puasa bulan Syaban. Mana boleh niat masuk bulan Syaban saja aku puasa sunat bulan Syaban. Tak ada masalah. Hadis Bukhari Muslim dah pula ni. Baik, kata saya ulang balik, menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, puasa bulan Syaban adalah di antara puasa sunnah yang disepakati ulama. Ini berdasarkan kepada hadis antaranya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis itu daripada Abu Daud, maknanya selain daripada riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Daud daripada Ummu Salamah dari Nabi SAW bahawa dia tidak pernah berpuasa sunnah 1 bulan penuh kecuali bulan Syaban. Tadi dalam hadis Bukhari Muslim hadis tersebut yang daripada Aisyah, kata Aisyah Nabi Muhammad paling banyak puasa sunat dalam bulan Syaban. Tapi dalam hadis ni pula kata berpuasa 1 bulan penuh dalam bulan Syaban. Dan hadis ni riwayat Abu Daud, dan hadis ni sahih pula. Dah dua dah hadis. Tu sebab bila kita berdepan dengan hadis-hadis macam ni, macam mana nak murnikan ni? Itu kerja ulama lah. Baik. Kena azan dulu ke? Sekejap. Azan sekejap. Azan sekejap. Bagi signal pada kawan-kawan kat luar sana boleh solat. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Saya ambil masa 5 minit je tuan-tuan. Boleh ya?
Ini pun saya kutip-kutip dari ringkas ni. Benda banyak sebenarnya. Banyak. Allah Rabbi, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salati al-qa'imah ati Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, lepas kita baca hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan Nabi puasa 1 bulan penuh bulan Syaban. Kemudian ada lagi satu hadis di riwayat Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Kata Aisyah, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat baginda paling banyak melaksanakan puasa sunat kecuali bulan Syaban. Jadi untuk murnikan semua hadis-hadis ini, saya petik huraian syarah kepada kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ni tuan-tuan biasa dengar kan? Kitab Bulughul Maram ni disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan dia panggil apa? Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Sebab dia hafal dalam kepala dia lebih 300,000 hadis matan dan sanad. Maka dia kumpul hadis-hadis berkenaan dengan hukum khusus dalam mazhab Syafi'i, sebab Imam Ibnu Hajar ni mazhab Syafi'i, ya. Dia kumpul hadis-hadis dalam kitab yang bernama Bulughul Maram. Kemudian kitab Bulughul Maram tu banyak kitab syarah dia. Antara kitab syarah yang saya rujuk untuk menjelaskan hadis-hadis yang berbeza-beza tu ialah kitab Al-Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram. Baik, saya baca berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang kita baca tadi, Nabi SAW sering berpuasa dalam bulan Syaban kecuali beberapa hari terakhir kerana menghormati bulan Ramadan. Maknanya 1-2 hari terakhir sebelum masuk Ramadan tu dia stop. Dia stop sebagai menghormati bulan Ramadan. Kerana di bulan ini amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat. Baik. Itu dia punya kesimpulan lepas melihat beberapa hadis-hadis berkenaan dengan puasa bulan Syaban. Okey, sedikit lagi. Kita pernah dengar bila masuk bulan Syaban saja pakat keluar dalam WhatsApp saling bermaaf-maafan. Saling bermaaf-maafan. Boleh ke tidak? Okey, baik. Jawapan dia, tidak ditemui dalil khusus bermaaf-maafan di bulan Syaban. Tak ada dalil. Tak ada dalil khusus menceritakan tentang bermaaf-maafan di bulan Syaban. Walau bagaimanapun memohon maaf dan bertaubat tuntutan pada setiap masa apabila melibatkan penzaliman dan maksiat. Maknanya tentang taubat, tentang minta maaf ni hari-hari. Hari-hari kena buat. Bahkan melambat-lambatkan taubat itu menurut Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, melambatkan taubat tu ada satu dosa sebenarnya. Dosa maksiat satu hal, melambat-lambat tu satu dosa nah pula. Jadi maksudnya isu bermaaf-maafan ni boleh bila-bila masa. Nak sambut Syaban dengan minta maaf pun boleh juga. Sebab minta maaf ni penting sebenarnya. Lebih-lebih lagi minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila melakukan maksiat. Jadi yang tu jelaslah. Kemudian bagaimana yang lain-lain tu hadis tu tuan-tuan boleh baca, ya. Kemudian bagaimana mengingati kelebihan Syaban menyelamatkan dari api neraka. Ini biasa keluarlah bila masuk bulan Rajab atau bulan Syaban. Ada hadis contoh dia. Dan sesiapa masuk bulan Syaban macam mana biasa kita dengar tu? Masuk bulan Syaban ke bulan Rajab ke, maknanya sesiapa yang sambut bulan Rajab, bulan Syaban dan mengingati sahabat-sahabat dia yang lain tentang bulan Syaban, bulan Syaban, diharamkan daripadanya api neraka. Yang ni tak ada hadis tuan-tuan. Memang tak ada hadis. Jadi benda-benda yang tak ada asal tu tak usahlah kita sambung-sambungkan. Yang tu memang tak ada hadis. Biasa kita dengar masuk bulan Syaban ke bulan Rajab ke bulan Muharram ke akan keluarlah tulisan-tulisan menyatakan bahawa kalau kita mengingatkan kawan-kawan kita yang lain, kita akan selamat daripada api neraka. Kalau sekadar ingatkan selamat, ramailah orang masuk syurga. Sebab syurga Allah ni
mahal harganya. Apa lagi? Satu lagi keluar baru ni saya baca dalam WhatsApp, semayang sunat bulan Rejab. Yang paling saya rasa tak berapa sedap tu, dia quote benda tu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nombor satu, saya minta maaf banyak-banyak, saya peribadi tak pernah jumpa maklumat yang macam tu dalam kitab-kitab yang muktabar. Tak ada, ya. Jadi kalau misal kata saya tak jumpa dengan sebab kejahilan saya minta maaf. Kalau kawan-kawan yang mahir tu betul bagi tahulah. Tapi kena bagi sumber sekali lah. Tak boleh tahu gitu je. Jadi oleh kerana itu, setakat saya duk buat ni, saya pernah buat ketah kerja tentang solat sunat ni masa mengaji dululah. Habis kitab-kitab saya selongkar, memang tak pernah jumpa apa benda tu. Tak pernah jumpa. Kalau misal kata ada dan saya tak jumpa ni dengan sebab kejahilan, minta tolong bagi tahu dan bagi tahu sumber sekali. Dan kalau kita nak quote orang-orang alim macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kena beringat, takut jadi fitnah. Saya tak fikir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan buat satu benda tanpa dalil, sebab dia orang alim sangat. Jangan kita kadang-kadang tu laju sangat sampai kita buat fitnah secara tak sengaja. Kadang-kadang bukan sengaja pun. Tapi kena beringat, bab-bab hukum hakam ni kalau tak pasti jangan buka mulut, bahaya. Sebab bila sampai hari akhirat, sebab hukum ni sebenarnya hak hukum hakam hanya pada Allah. Hak hukum hakam hanya pada Allah. Imam Syafi'i sendiri pernah ditanya, bagaimana kamu nak defend hukum-hukum yang kamu keluar ni? Dia kata, aku akan berhujah dengan Imam Malik. Dia nak bersandar dengan tok guru dia. Dia pun takut sebab dia kena tanggungjawab depan Allah. Tu sebab nak keluar hukum halal haram dan jangan main-main. Kalau tak tahu, zip mulut, bahaya. Serah pada ulama-ulama. Lepas tu pula, kalau kita tak pasti tentang solat tentang puasa sunat Rejab, kedudukan yang sebenar-benarnya dalam kacamata Islam keseluruhannya, lebih baik duduk diam. Sebab ramai juga yang selalu duk promote, kata tidak ada puasa sunat bulan Rejab, tidak ada puasa sunat, bahkan haram dia kata. Kena beringat. Memang ada satu tulisan, saya minta maaf, saya kena sebut. Tulisan ni keluar dalam artikel pejabat mufti wilayah persekutuan pun ada. Jadi saya bersangka baik dan saya berkata, kalau orang tanya, dia cakap tu berdasarkan kepada mazhab Hanbali, berdasarkan pada hujah-hujah mazhab. Boleh jadi, sebab tuan-tuan kena beringat juga, saya pun selalu juga rujuk pada fatwa-fatwa dalam pejabat mufti wilayah. Sebenarnya ada fatwa-fatwa, artikel yang keluar tu bukan Dr. Zul sendiri yang buat. Kan ada, tuan-tuan perasan tak? Lepas dia tulis tu, dia tulis penama dia. Ada yang Dr. Zul sendiri buat, ada yang bukan Dr. Zul. Mereka kena beringat juga. Pendek kata, kena berguru juga. Kena berguru. Kalau tak pasti, tanya orang tahu. Jadi oleh kerana perkara ni agak penting, cerita pasal puasa Rejab dan Syakban khususnya, saya buka 1-2 soalan kalau ada. Ada yang tak jelas ke? Sekarang dah jelas kan? Alhamdulillah. Abang-abang, pakcik-pakcik ada? Ya? Tadi Ustaz kata pasal malam Jumaat pertama bulan Rejab, ada riwayatkan tentang solat sunat khas. Yang menunjukkan solat sunat tu akan dijauhkan dari neraka. Itu. Saya dah jawab tadi dah. Selain yang diibaratkan, ada yang ustaz selebriti yang membayarkan benda ni. Jadi dia ada pengaruh dalam masyarakat. Jadi dia mudah juga, masyarakat mudah dipengaruhi oleh ustaz selebriti dia lah. Dia begini tuan-tuan. Guru-guru saya masa saya mengaji dulu selalu pesan, kalau berguru, jangan belajar dari satu guru. Itu nombor satu. Kalau baca kitab pun, jangan baca satu kitab. Okey. Kenapa benda tu begitu? Sebab sekarang ni, tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu, kita boleh kata sekarang ni dah masuk zaman fitnah.
Zaman fitnah. Kalau bab lain sikit, kalau kita cuit, ramai juga ustaz-ustaz yang menggunakan agama untuk jadi kaya. Dah tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Nak guna agama sampai jadi kaya raya, tak boleh. Banyak hadis-hadis yang mencela. Kenapa jadi gitu? Zaman fitnah, tuan-tuan. Jadi sekarang ni, apa yang perlu kita buat? Teruskan mengaji. Jangan mengaji satu guru, jangan baca satu kitab. InsyaAllah ta'ala tuan-tuan akan dapat maklumat yang sebenarnya. Saya nak komen banyak-banyak pasal ustaz-ustaz selebriti ni pun rumit juga. Tuan-tuan pun, kalau suruh tuan-tuan komen pun, tuan-tuan rumit juga nak komen. Yang penting sekarang ni, ikhlaskan dada kita untuk mengaji, insya-Allah kita akan dapat yang benar. Jangan rasa jemu untuk mencari yang benar. Dan kita tahu di sebalik mencari kebenaran tu akan jumpalah yang apa ni, serabut-serabut, sampah-sampah tu adalah, fitnah-fitnah tu ada. Kalau tuan-tuan baca kitab Tablis Iblis yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Tablis Iblis kan, kitab tu cerita bagaimana iblis ni menggoda umat manusia keseluruhannya. Dia masuk dalam berbagai bentuk. Ustaz dia masuk cara ustaz, cikgu dia masuk cara cikgu. Sampai satu keadaan tu, payah nak lawan iblis ni lagu ni. Jadi dalam kata lain, kembali kepada kalau bab mengaji, formula dia jangan mengaji satu tok guru, jangan baca satu kitab, dan jangan suka mengaji peringkat awalnya melalui Facebook dan WhatsApp. Bahaya. Ngaji fardu ain dia mesti baca kitab melalui guru yang sah. Ya. Lagi last question. Boleh ya? Jadi mudah-mudahan bila saya baca benda-benda gini, niat satulah, supaya bila kita ibadah kita tenang, bila kita tahu. Lepas ni boleh gomoh, orang panggil puasa sunat Rejab, Sya'ban, buat persediaan untuk masuk Ramadan. Mana bila masuk Ramadan tu memang kemah. Maknanya sebenarnya benda ni semua latihan. Hok nak tujunya Ramadan tu, maknanya dah boleh buat latihan dah ni. Baca Quran start hebat sekarang ni, puasa start hebat sekarang ni, zikir start hebat. Bila masuk Ramadan tu sedap. Sama juga orang nak pergi haji, dia kena praktis dulu kat rumah ni. Takkan sampai pergi haji baru nak doa mana nak baca, hancur lebur lagu tu kan. Tawaf ni ambil wuduk boleh, kena ambil wuduk ke? Hancur lebur. Jangan. Jadi kena mengaji sebelum tu. Wallahu a'lam. Ni kakak-kakak ada soalan ke? Boleh ya? Alhamdulillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.